Saya telah membeli beberapa ikan yang paling jarang dan paling berbahaya di dunia, termasuk ikan keli bernilai ribuan dolar, raksasa prasejarah yang besar, dan ikan pisau aba-abad ini yang saya sangka adalah ikan paling berbahaya di dunia. Tetapi selepas membuat kajian lanjut, saya dapati ia bukanlah yang paling berbahaya. Jadi saya terus mencari dan tidak lama kemudian, saya jumpa jawapannya. Dan itulah ikan batu. Daripada 1,200 spesies ikan berbisa di dunia, ikan ini adalah yang paling maut dengan cukup bisa untuk membunuh seorang manusia dalam masa kurang dari 1 jam. Dan itu kerana mereka dilengkapi dengan 13 duri di sepanjang badan mereka, di mana setiap satu mengandungi jumlah bisa yang mematikan. Dan bahagian yang paling menakutkan ialah anda mungkin tidak akan sedar ia datang. Mereka adalah pakar penyamaran dan boleh menyamar sebagai batu. Semakin banyak saya belajar tentang ikan ini, semakin saya faham kenapa ia sangat berbahaya. Dan kalau anda semua kenal saya, anda pasti tahu itu. Saya suka mengumpul ikan-ikan paling pelik untuk dijadikan haiwan peliharaan saya. Dan sasaran saya yang seterusnya ialah ikan batu. Dan sekarang persoalannya, macam mana saya nak cari seekor? Bolehkah saya jadikan ia haiwan peliharaan? Adakah itu mungkin? Adakah saya akan masuk penjara? Adakah saya akan disengat olehnya dan mati? Semua ini soalan yang sangat bagus dan saya tak ada jawapan untuk mana-mana pun. Tapi apa yang saya tahu, pada akhir video ini, saya akan dapatkan seekor ikan batu tak kira apa pun yang terjadi. Jadi saya akan buat lebih banyak kajian, cipta satu pelan tindakan dan saya akan jumpa korang dalam beberapa hari lagi. Saya habiskan beberapa hari berikutnya untuk mengumpul sebanyak mungkin maklumat tentang ikan batu. Dan semakin saya belajar tentang ikan ini, saya sedar betapa bahayanya jika memilikinya. Dan itulah mungkin sebabnya saya tidak jumpa sebarang maklumat tentang cara memeliharanya. Tetapi itu membuatkan saya semakin ingin memilikinya. Saya mahu menjadi orang pertama yang pernah memelihara ikan batu sebagai haiwan peliharaan. Namun, ada sedikit masalah. Saya telah belajar bahawa ikan batu ialah ikan air masin. Dan kalau anda tidak tahu, saya hanya ada akuarium air tawar. Jadi itu satu masalah. Sekarang saya ingin jelaskan, ada ikan air payau yang kelihatan serupa dengan ikan batu dan ia juga berbisa, tetapi tidaklah sebisa ikan batu sebenar. Dan selalunya dalam perdagangan akuarium, orang sering tersalah anggap yang satu sebagai yang satu lagi. Jadi saya hanya ingin nyatakan bahawa mereka bukanlah sama. Kami sebenarnya pernah menangkap salah satu daripada ikan ini di terowong sebelum ini. Tetapi kali ini, kami mahu yang sebenar. Kami mahu yang boleh membunuh saya jika ia menyengat saya. Dan yang ini tidak akan melakukannya. Tapi itu buat saya terfikir, bolehkah ikan batu sebenar juga hidup dalam air payau? Jadi saya buat sedikit penyelidikan dan rupanya ada beberapa spesies ikan batu yang sebenarnya boleh hidup dalam air payau. Kalau anda tak tahu, air payau ialah campuran antara air tawar dan air masin. Dan kalau anda tengok video saya yang lepas, anda pasti tahu. Kami baru saja pasang akuarium air payau pertama kami untuk ikan katak baru kami. Jadi itu bermakna secara teorinya, kalau kita boleh cari spesies ikan batu air payau, kita sebenarnya boleh peliharanya sebagai haiwan peliharaan. Tapi sekarang saya risau, saya rasa mereka tak jual ikan tu di kedai ikan. Sebab, maksud saya, kenapa pula mereka nak jual? Ia adalah ikan paling berbahaya di dunia. Jadi maksud saya itu langsung tak nampak sah tapi tak salah untuk mencuba. Jadi kami pergi ke pasar raya haiwan peliharaan tempatan untuk mencari ikan batu. Baiklah, kita dah masuk. Saya jumpa bahagian akuarium dan saya kena jujur, ia taklah besar sangat dan saya tak nampak pun ikan batu yang berbahaya. Tapi saya nampak udang karang kecil yang comel ni, ya dia memang menarik. Tapi sebab tak berjaya, saya pun ambil keputusan untuk minta bantuan daripada pekerja di situ. Saya ada satu soalan cepat. Kamu semua ada jual ikan batu di sini? Tak ikan batu, tak ada. Jadi ya, itu memang gagal sepenuhnya. Tapi jangan risau, saya ada satu lagi idea yang jauh lebih baik. Kalau saya tak boleh jumpa ikan batu di kedai ikan, mungkin saya boleh cari satu secara dalam talian. Dan selepas satu carian pantas, saya jumpa satu laman web yang menjual ikan batu. Ayuh, tolonglah. Oh, tak mungkin. Tengok, ikan batu, ikan air masin untuk dijual. Warnanya macam ungu pula. Ya, memang tertulis air masin di situ. Jadi saya tak pasti kalau kita boleh ambil yang itu. Kita cari yang jenis air payau. Saya tak percaya. Mereka betul-betul jual ikan batu, tapi dah habis stok. Siapa yang beli ikan batu? Siapa yang cukup gila nak beli ikan batu? Mesti ada sesuatu yang tak kena dengan kau. RM450 untuk seekor ikan batu. Okey, aku masih nak teruskan beli je. Kami jumpa ikan batu dalam talian, tapi ada orang dah beli. Tapi itu petanda baik. Itu bermakna mereka memang ada di luar sana. Jadi rancangan aku seterusnya ialah cari di 3 kedai ikan dalam talian kegemaran aku. Dan harap-harap kita boleh jumpa ikan batu. Dan laman web pertama ada banyak ikan pelik. Kita mula cari.
Dan laman web ni memang ada barang-barang yang menarik. Ikan serigala. Ada ikan pisau naga, Arapaima yang sebenarnya haram tapi nampaknya ini memang menjanjikan. Korang, saya tak pasti kalau mereka ada ikan batu. Tapi untuk lebih menarik, kita bukan saja nak beli ikan batu. Dalam video hari ini, mana-mana ikan pelik lain yang saya jumpa di 3 laman web ni, kita juga akan beli. Dan kita akan buat satu sesi unboxing besar-besaran. Jadi mari kita teruskan scroll dan harap-harap kita boleh jumpa sesuatu. Beberapa ikan pelik. Tengok ni korang, kita jumpa Megalodoris, Arueni, ikan keli rapsau. Benda tu nampak gila. Maksud saya, tengok ikan vampire ni, Statenoid. Setiap satu ikan memang pelik. Ikan lungfish pun ada. Saya dah masukkan banyak ikan dalam troli saya dan saya tak akan beritahu korang apa dia. Ia akan jadi satu kejutan. Kami terus menata laman web tu dan kami nampak banyak ikan yang sangat menarik. Termasuk beberapa ikan yang sangat mahal yang saya sendiri tak tahu wujud. Tapi selepas tatau seluruh laman web tu, kami tak jumpa ikan batu. Tapi kami jumpa banyak lagi ikan lain yang sangat menarik. Dan kami akan beli ikan-ikan tu sekarang juga dan ia sepatutnya akan sampai dalam beberapa hari lagi. Kemudian tiba masanya untuk cari di laman web kedua dan terus saja kami nampak ini. Seekor garami gergasi Tube XL 22 inci dan berharga $600. Korang semua, terus saja. Laman web ini memang ada barang-barang yang sangat menarik. Jadi saya memang teruja nak terus scroll dan tengok apa lagi yang boleh kami jumpa. Apa benda tu? Basikal tu ada insang. Korang nampak tak? Saya tak pernah tengok benda macam ni korang. Ini adalah Bisatcher Platinum dan ia ada insang. Tengok tu. Saya memang nak sangat benda ni. Tapi harganya $600 dan saya tengah cuba simpan duit saya. Kalau kita jumpa ikan batu, jadi mungkin saya akan lepaskan dulu. Tapi saya tak pasti. Mungkin saya akan beli juga. Korang akan tengok, laman web ni memang jadi kegemaran saya setakat ni. Hampir setiap ikan di sini adalah sesuatu yang saya tak pernah tengok sebelum ni. Jadi kalau kita nak cari ikan batu secara online, memang kat laman web ni lah. Jadi sekarang kita tengah cari barang-barang paling mahal mereka. Dan maksud saya, tengoklah ni. XL Lens Catfish, $1,300. Eludius Placo, $1,200. Platinum Tiger Shovel Nose Red Tail Hybrid. Saya tak pernah tengok benda tu sebelum ni. Saya ada berita buruk untuk korang. Laman web kedua pun dah habis kami semak. Kami dah scroll setiap muka surat tapi tak jumpa pun ikan batu air payau. Namun, sama seperti laman web pertama, kami ada troli dan ia penuh dengan ikan-ikan pelik lain dan kami akan beli sekarang juga. Dan sekarang tinggal satu laman web saja lagi dan kalau kita tak jumpa ikan batu di situ, saya cuma ada satu pilihan lain. Laman web ketiga agak mengecewakan. Saya tak nampak ikan pelik lain dan mereka pun tak ada ikan batu air payau. Jadi saya cuma akan beli beberapa ekor ikan dari laman web ini dan dalam beberapa hari lagi, semua ikan dari 3 laman web tu sepatutnya dah sampai. Dan selepas kita buka semua kotak ikan tu, saya ada satu lagi idea macam mana nak dapatkan ikan batu. Dan kalau itu pun tak berjaya, saya tak tahu apa lagi yang boleh dibuat. Jadi saya jumpa korang dalam beberapa hari lagi. Dan 2 hari kemudian, kotak ikan pertama akhirnya sampai. Ya Allah, beratnya kotak ni. Okey, memang berat. Ada banyak ikan dalam ni, ya ampun. Saya juga baru sedar, saya tak tahu kedai mana yang hantar ni. Jadi mungkin ini dari kedai pertama, mungkin juga dari kedai kedua atau kedai ketiga. Tapi kita akan tahu sekejap lagi. Dan betul-betul di sebelah saya sini, kita ada akuarium kecil yang dah siap dipasang dan semua ikan dalam kotak tu kita akan keluarkan ke dalam sini. Dengan cara tu, korang semua boleh tengok dengan jelas. Baiklah, jom. Saya memang teruja sangat. Korang, dah lama kita tak beli ikan secara dalam talian. Baiklah korang, 3, 2, 1. Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Oh, ada banyak ikan dalam ni. Ya Allah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya rasa ada 5 atau 6 beg ikan dalam ni. Kita akan mula dari atas sini. Oh, saya ingat saya dapatkan budak ni. Boleh nampak tak? Itu anak ikan buntal fahaka. Ya Allah. Kita ada ikan buntal fahaka, tapi tak sekecil tu. Dia terlalu comel untuk tak beli. Tengok betapa kecilnya ikan buntal fahaka tu. Saya tak pernah nampak yang sekecil tu. Memang hebat. Baiklah, mari kita masukkan dia ke dalam tangki. Dan dah masuk, si kecil. Tengok dia berenang. Oh, memang hebat. Korang, seekor ikan buntal air tawar kecil. Itu permulaan. Mari kita tengok apa lagi yang kita ada dalam tu. Apa tu? Oh, saya ingat. Oh, tengok tu. Itu sejenis ikan keli. Saya tak tahu nama dia. Saya lupa sejujurnya. Tapi saya rasa saya tak pernah nampak benda ni sebelum ni. Jadi saya memang kena ambil. Kalau korang tahu apa ni, komen di bawah. Tapi kita akan keluarkan mereka dari bag supaya korang boleh tengok dengan lebih jelas. Tapi itu memang ikan yang menarik. Tengok corak pada dia. Tengok tu, korang. Wow, itu memang ikan yang sangat menarik. Kita akan masukkan dia dalam akuarium. 3, 2, 1. Wow, memang sangat hebat. Itu dia. Oh, dia jumpa ikan buntal. Bagus, 2 dah masuk. Saya rasa kita ada 3 lagi untuk kotak ni.
Saya rasa ini adalah laman web pertama, kalau saya betul. Yang kedua tu, saya rasa memang yang terbaik. Jadi saya teruja untuk itu. Apa benda ni? Saya terlupa, saya ada benda ni. Ya Allah, satu lagi ikan yang saya tak pernah nampak sebelum ni. Boleh nampak tak? Cuba tengok betul-betul ikan ni. Saya tak pasti kalau korang tahu apa benda ni, saya sendiri pun tak tahu benda ni wujud. Tapi tunggu sampai korang tengok rupa mereka ni. Baiklah, jom kita tengok. Cuba tengok ni. Korang, saya dah pegang salah satu ikan ni sekarang. Korang perasan tak ada apa-apa yang pelik tentang ikan ni? Helen, awak perasan tak apa-apa? Ada sikit pelik, dia nampak macam pelik sikit. Tak, bukan tu sebenarnya. Awak tak tahu, ya Allah, dia ada mata ke? Tak, dia memang tak ada mata. Dan memang sepatutnya tak ada mata. Mereka dipanggil ikan gua buta. Jadi saya rasa mereka hidup dalam gua. Dan mereka telah menyesuaikan diri dari masa ke masa untuk langsung tak ada mata. Sebab mereka tak perlukan mata. Itu memang gila korang. Maksud saya, alam semula jadi memang luar biasa. Dan hakikat bahawa benda macam ni wujud memang luar biasa. Dan kami dapat 3 ekor. Dan ya, saya tak pernah tengok sebelum ni. Tapi memang betul-betul tak ada mata langsung. Ini yang pertama masuk ke dalam tangki. Tengok tu. Ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Saiz mereka agak besar. Jom kita ambil yang ni. Oh ya, yang ni pun bagus juga. Saya pernah ada sebelum ni. Saya masih ada beberapa ekor. Tapi saya rasa nama dia ikan keli dolphin atau ikan keli unicorn. Memang menarik. Tengok warna pada ikan keli itu. Tengok coraknya. Memang ikan yang sangat menarik. Kita akan masukkan dia ke dalam tangki. Dah masuk dah. Bagus. Dan yang terakhir sekali, korang yang paling besar kita simpan untuk akhir sekali. Betul-betul di bawah sini ada seekor bichir gergasi sekarang. Dalam video lepas, masa kita keringkan kolam misteri tu, kita ada beberapa bichir dalam ni. Tapi yang paling menarik tentang yang ini ialah dia adalah spesies yang berbeza sepenuhnya daripada yang lain yang kita ada. Saya tak pernah ada yang macam ni. Saya rasa ia dipanggil Inly cherry bichir. Tengok dia kat dalam tu. Itu memang macam dinosaur sebenar. Korang, jom kita tengok. Wow, tengok benda tu. Memang gempak betul korang. Jadi apa yang kita akan buat sekarang ialah kita akan keluarkan semua mereka dari sini dan kita akan cari rumah untuk mereka semua. Kita ada banyak kolam, banyak tangki dan kita akan cari tempat terbaik untuk setiap satu. Masukkan mereka ke sana dan kemudian kita akan tunggu pesanan kedua. Kita dah tambah bichir dalam tangki ini. Ikan keli unicorn masuk dalam yang ini dan kemudian kita tambah baki ikan lain termasuk ikan keli misteri, ikan gua buta dan anak ikan buntal pahakah ke dalam akuarium mereka sendiri. Dan sekarang kita akan tunggu-tunggu package kedua sampai. Ketiga-tiga package sepatutnya sampai hari ini. Jadi kita jumpa korang nanti. Ya Allah, ya Tuhan. Saya ingat yang pertama tadi dah berat, yang ini lagi berat. Okey, ini memang pesanan kedua. Baiklah, jom korang. Kotak kedua, saya memang teruja untuk yang ini. Oh ya, kita akan mula dengan yang ini sebab ini yang paling kecil. Tapi dia tetap sangat menarik. Saya tak pasti kalau korang pernah tengok ikan ni sebelum ni. Tapi yang ini ialah anak ikan kelijau. Mereka berasal dari Amazon dan mereka boleh membesar dengan sangat besar serta terkenal kerana sangat agresif. Jadi kita tak boleh letak ikan lain dalam akuarium ni. Kalau tidak, dia akan makan mereka. Jadi, ya Allah, dia sangat kecil. Tengoklah betapa menariknya dia. Sekarang, bila mereka masih bayi, mereka ada tompok-tompok yang sangat menarik. Corak yang sangat cantik. Tapi bila mereka dah besar, warnanya jadi hijau gelap yang padu saja. Jadi sekarang dia masuk ke dalam akuarium. Oh, memang menarik. Anak ikan kelijau, salah satu ikan keli yang paling jarang boleh dibeli. Ya Allah, cuba tengok yang ini sekarang. Kami pernah tangkap ikan-ikan ini sebelum ini dan saya belajar bahawa ini adalah ikan keli apogon. Dan sebenarnya mereka boleh membesar sehingga 4 kaki panjang. Saya rasa dan seperti yang anda boleh lihat, mereka memang berkilauan. Mereka sangat menarik dan merupakan ikan keli yang sangat jarang ditemui. Anda pun jarang nampak ikan ini. Lihat tu, tengok warnanya. Ada biru, ungu. Di situ, macam yang saya cakap, kita ada 2 ekor. Jadi yang kedua pun masuk ke dalam tangki. Memang hebat. 3 ekor ikan setakat ini. Mari kita teruskan dan ia akan jadi lebih gila lepas ni. Oh, saya ingat yang ini. Oh, nampaknya bag tu bocor sikit. Syukur dia masih hidup. Tapi yang itu ialah anak albino ekor merah Asia. Sebenarnya kami ada yang lebih besar di kolam belakang saya. Tapi saya memang suka sangat dengan ikan ni. Mereka antara ikan kegemaran saya. Bila saya nampak dia ni, saya tahu saya kena ambil dia. Dia sangat comel. Tengoklah betapa cantiknya. Kuning betul. Macam emas tulen. Nah, masuklah ke dalam akuarium. Bagus. Baiklah, mari kita teruskan dengan yang ini pula. Ini satu lagi bichir. Tapi seperti yang anda boleh lihat, ini ialah bichir albino. Agak lebih jarang ditemui. Dan sebenarnya dia agak besar. Maksud saya, tengoklah itu. Itu memang bichir yang besar. Baiklah, masuk ke dalam tangki. Dia pergi. Baiklah. Sekarang, 2 ikan seterusnya memang menarik. Kita akan pilih yang ini sekarang. Ini sebenarnya seekor cichlid. Tapi ia adalah cichlid yang sangat-sangat cantik. Dan saya tak pernah ada seekor pun sebelum ini. Oh ya Allah, astagfirullah. Awak nampak tak tu?
Itu ikan paling cantik yang pernah saya lihat. Kamu semua nampak tak? Ini di sini adalah sejenis Geophagus. Saya rasa ia disebut sebagai Geophagus saveni. Dan ia adalah salah satu Geophagus yang lebih eksklusif. Dan kamu boleh nampak kenapa? Maksud saya, tengoklah warnanya. Itu pun dia sedang tertekan. Dia baru saja keluar dari kotak dan masih kelihatan begitu cantik. Tengok tu. Itu sebenarnya ikan tercantik yang pernah saya lihat. Memang cantik. Sekarang dia dah berenang dengan baik. Pada pendapat saya, kita simpan yang terbaik untuk akhir sekali. Komen di bawah ikan mana yang paling kamu suka. Tapi yang seterusnya ini memang kegemaran saya. Yang ini, saya pasti ramai antara kamu sudah tahu. Ini ialah ikan keli gunch. Okey, saya memang suka ikan keli gunch. Saya ada seekor yang albino dan sangat besar. Saya ada banyak ikan ini dan mereka terkenal kerana boleh membesar dengan sangat besar dan sangat agresif. Sehingga mereka dikenali kerana memakan manusia di India. Okey, ini memang pemakan manusia. Saya nampak ikan ini di laman web dan saya tahu saya mesti dapatkan dia. Tak boleh lepaskan peluang untuk dapatkan seekor lagi ikan keli gunch. Dan yang ini sebenarnya agak besar. Mari kita masukkan dia ke dalam akuarium. Itu dia memang garang. Jadi tengok tu kawan-kawan, kita dapat banyak ikan dari pesanan tu. Banyak ikan yang cantik, banyak ikan yang jarang ditemui. Dan ya, memang gila. Tengok semua tu. Jadi sekarang kita akan buat perkara yang sama seperti pesanan pertama. Kita akan letakkan mereka di rumah baru mereka. Dan kemudian kita cuma ada satu lagi pesanan untuk disiapkan. Tapi jangan ingat saya lupa tentang ikan batu tu korang. Kita masih lagi mencari satu. Dan macam saya cakap, saya ada satu lagi idea. Dan mungkin menjadi, mungkin juga tidak. Korang kena tunggu dan lihat saja. Baiklah, tengok ni korang. Kita akan masukkan Geophagus ke dalam akuarium ni. Tengoklah betapa cantiknya dia. Dan kita juga akan masukkan ikan keli gunch ke sini. Kita dah ada banyak, jadi dia akan ada kawan-kawan kat sini. Itu dia kawan. Oh, dia dah bersedia nak pergi. Dan selepas letak semua ikan yang lain, package terakhir akhirnya sampai. Sekarang macam saya cakap tadi, kita dapat paling sikit ikan dalam yang ini. Tapi ikan yang kita dapat memang menarik. Jadi tengok ni, kamu semua. Sekarang saya nampak satu kat bawah tu, dia masih hidup. Mana satu lagi? Saya tahu saya dapat dua. Oh, tu dia. Ya Allah, tengok. Oh, saya memang teruja dengan itu. Kamu semua okey? Kita dapat 2 ekor ikan semuanya. Yang ini ialah garami gergasi emas. Ikan-ikan ni memang menarik dan mereka boleh jadi sangat besar. Dan yang ini pun dah saiz yang baik. Dia lebih kurang sebesar tapak tangan saya. Jadi kita akan terus masukkan dia ke dalam akuarium. Tengoklah ikan yang cantik tu. Dan sekarang kita ada satu lagi di sini, tapi yang ini memang terbaik. Awak tahu, saya memang suka ikan keli ekor merah. Baiklah, yang ini dipanggil ikan keli ekor merah phantom. Kita dah ada platinum dan sekarang kita ada phantom pula. Perbezaannya, yang ini warnanya lebih merah jambu. Awak boleh nampak, dia ada sedikit warna merah jambu, badannya agak lut sinar. Platinum pula, warnanya putih sepenuhnya. Ya Allah, tengoklah betapa menariknya ikan tu. Wah, sekarang kita akan masukkan mereka ke rumah baru mereka. Kita memang akan letak ikan phantom tu. Dengan ikan platinum dan grammy gergasi tu, saya dah ada tempat yang sesuai untuk dia. Grammy gergasi. Kita akan terus masukkan ke kolam kuarantin. Itu dia. Dan ikan phantom, kita akan masukkan ke dalam akuarium ni. Itu dia. Kalau awak tengok ke kiri, ikan keli ekor merah platinum tengah bersembunyi di situ. Jadi sekarang kita juga ada ikan phantom. Memang hebat. Dan sekarang kawan-kawan, tiba masanya untuk percubaan terakhir saya untuk dapatkan ikan batu. Kita dah cuba kedai ikan, kita dah cuba dalam talian, tapi sekarang kawan-kawan kita akan cuba cari di laman gelap. Sekarang, semasa saya buat kajian tentang ikan batu, saya terjumpa satu post pelik dalam talian. Dan pada dasarnya, ia adalah sekumpulan orang bercakap tentang ikan batu. Dan seseorang membalasnya dan berkata bahawa mereka ada ikan batu dan mereka mahu menjualnya sekarang. Ia bukan laman web, ia bukan seperti kedai ikan sebenar. Ia cuma seorang lelaki yang mahu menjual ikan batu katanya. Dia sanggup terima $700 dan dia akan hantar ke mana-mana sahaja di dunia. Sebab saya simpan yang ini untuk akhir sekali ialah kerana saya tak mahu buat yang ini sebab ia mencurigakan. Maksud saya boleh dengan mudah kena tipu, tapi saya akan tetap buat juga. Tapi apa yang memberi saya sedikit harapan ialah dalam hantaran itu, dia sebenarnya ambil gambar ikan batu dia. Jadi saya tahu dia memang ada seekor. Cuma persoalannya sama, ada dia betul-betul akan hantar kepada saya atau tidak. Tapi saya hubungi dia dan saya tanya kalau saya boleh beli kalau masih ada. Dan dia kata masih ada. Jadi saya nak hantar $700 kepada dia untuk seekor ikan batu. Patutkah saya buat? Saya takut, saya gemetar. 3, 2, 1. Saya dah buat. Saya baru je cakap. Saya baru je hantar RM700 kepada orang yang saya tak kenal. Saya tak tahu apa video ni sekarang. Ini memang gila. Dan bila awak jumpa saya lagi nanti, harap-harap kita ada perkembangan tentang ikan batu kita, sama ada kita dapat atau tidak. Jadi kita jumpa korang nanti. Selepas hantar orang ni RM700 untuk ikan batu tu, kami tunggu lebih seminggu setengah dan kami tak dengar apa-apa daripada dia.
Saya ingat saya memang dah kena tipu. Dan sejujurnya, saya dah putus asa dengan video ni. Dan saya fikir saya takkan pernah dapat ikan batu. Sampailah hari ini, bila saya dapat notifikasi dari kamera pintu depan saya. Bila saya pergi tengok, saya perasan ada satu kotak yang sangat menyeramkan diletakkan di depan pintu rumah saya. Sekarang, tiada cara untuk tahu sama ada ini benar-benar ikan batu atau tidak, sehingga kita membukanya. Tapi untuk berjaga-jaga, saya akan pakai ini. Kita kena lebih berhati-hati sekarang. Saya tak tahu apa, awak fikir saya main-main, awak ketawa. Selepas bersiap, kami keluar untuk memeriksa bungkusan itu. Baiklah, saya padam alamat saya supaya tiada siapa antara kamu boleh cari saya. Dah berapa lama, lebih kurang 2 minggu atau apa, sejak kita hantar duit kepada orang itu. Saya dapat amaran dari kamera dan saya tengok ada benda ni duduk di sini. Saya tak pasti kalau kamu boleh nampak, tapi ini bukan kotak biasa. Maksud saya, apa ni? Apa ni? Ini macam pita amaran bahaya. Saya tak tahu nak buat apa dengan benda ni, saya pun tak nak buka. Saya takut. Saya betul-betul takut sekarang. Ini boleh jadi apa saja, okey? Dan kalau ini ikan batu, itu lagi menakutkan. Jadi mari kita buka benda ni. Kau dengar tu kan? Tak ada air. Bunyinya macam tak banyak apa-apa. Tak, tunggu. Aku baru sedar ada sesuatu di sini. Dia mungkin macam, baiklah, aku tak tahu nak buat apa. Korang, kita dah sediakan semua ni untuk apa-apa saja. Aku agak takut, aku lagi takut sebenarnya. Sebab tu aku pakai sarung tangan ni. Aku betul-betul gementar sekarang. Macam mana kalau dia letak ikan emas dalam ni, kau tahu? Okey, ya Allah. Apa tu? Itu nota ke? Itu nota ke? Kau bergurau ke? Aku takut. Macam mana kalau ia tulis macam, oh pergilah berdoa. Oh, ia terbalik untuk aku. Apa maksud ini? Apa yang di bawah tu? Ya Allah, ada macam tin, tengok. Ada baldi atau ada macam bekas tin kat situ. Kau nampak tu? Sangat berbahaya. Ayuh. Helen, ini gurauan ke? Sangat berbahaya. Jangan pegang ikan ni. Kalau kena sengat, telefon 911. Awak bergurau ke? Saya rasa nak buka ni. Tak, saya perlu kawal mereka. Okey, kita tengok dulu apa benda ni. Saya tak nak buat. Saya sangat takut sekarang. Saya rasa awak patut pakai semula sarung tangan tu. Helen, awak buatlah. Saya buat. Oh ya, berat itu. Ya Allah. Okey. Oh, awak pukul dia. Awak dengar tak? Itu air. Saya nak air. Ya Allah, ada air dalam ni. Kawan-kawan. Okey, itu bagus. Itu petanda baik. Sedia, saya akan buka. Ya Allah. Oh, ada beg. Saya nampak beg. Ini memang gila. Awak tak tahu berapa lama video ini ambil masa untuk disiapkan. Kami dah cuba buat video ini selama 2 atau 3 minggu. Okey, dan inilah dia. Kalau ini bukan ikan batu, maka kami takkan pernah dapat seekor pun. Memang tak mungkin. Sedia. 3, 2, 1. Ya, ada beg, ada air di dalamnya. Kau nampak apa-apa? Tak, aku tak nampak apa-apa. Tunggu. Oh, aku dah tak boleh. Kau ingat ini lawak ke? Itu betul-betul menakutkan. Masa aku cakap aku nampak sesuatu, aku rasa aku sangat takut. Sekarang ni, Kau patut pakai balik sarung tangan tu. ya, sebab kalau itu ikan batu, ia boleh saja tembuskan aku melalui plastik kecil ni. Ya Allah, Helen, apa tu? Ia bergerak. Ya Allah, itu... Saya rasa itu ikan batu. Saya rasa saya kena keluarkan ia. Helen. Ya Allah, Helen, itu ikan batu. Ya Allah, saya rasa betul, itulah dia. Itulah yang kita nampak dalam gambar tadi. Ya Allah, ya Allah. Saya dapat ikan batu, serius. Ya, kamu semua, ini memang besar gila sekarang. Saya betul-betul rasa kami mungkin orang pertama yang pernah buat video ada ikan batu sebagai haiwan peliharaan. Tengok benda tu, itulah dia. Saya terkejut sekarang. Okey, mari kita buka beg ni perlahan-lahan, berdiri jauh sikit. Ini menakutkan sebab ia boleh melompat, boleh meronta-ronta dan kemudian boleh cocok kita dengan duri dia, tahu tak? Saya rasa kita patut terus tuang je ke dalam ni. Pertama sekali, dia nampak menakutkan. Ya, oh ya Allah, astagfirullah, itu memang gila. Itu memang gila. Tengok mata dia di atas kepala dia. Wow, tengok sirip dia, tengok memang cantik sangat. Kau boleh nampak duri-duri tu kat situ. Itu yang bawa bisa. Jadi kita kena jauhkan diri dari tu. Aku nak angkat dia. Tak, aku rasa aku patut buat. Kau ni bodoh ke? Aku nak juga. Dia nampak mesra. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, kau akan mati. Aku pakai sarung tangan, Helen. Aku dah dapat dia. Ya Allah, ya Allah. Sekarang aku sedang pegang ikan batu. Aku sedang pegang ikan batu. Serius, apa yang sedang berlaku? Ikan batu ini boleh hidup sehingga 24 jam di luar air kerana mereka simpan air dalam insang mereka. Fakta menarik untuk korang. Ya Allah, korang jangan. Ya Allah, jangan cuba benda ni di rumah. Macamlah korang akan ada peluang nak cuba benda ni di rumah. Saya pun tak tahu. Tengok mata dia atas kepala dia dan tengok duri-duri sepanjang belakang dia kat situ.
Duri-duri tu ada cukup bisa. Kalau dia cucuk saya mungkin akan mati dalam masa sejam. Dan awak pegang dia. Saya tak percaya, saya dah jadikan dia haiwan peliharaan sekarang. Saya rasa kita akan masukkan dia ke dalam akuarium. Korang, ni memang gila. Tolong like video ni. Memang gila dan saya tak sangka benda ni akan jadi. Tapi sekarang kita dah ada ikan batu dalam tangan kita korang. Jadi inilah akuarium yang kita akan masukkan ikan batu tu. Saya rasa tak lama lagi kita akan ubah susunan tu akuarium ni. Buatkan ia nampak lebih cantik. Sekarang ni yang ada dalam ni cuma ikan katak kecil. Dan dia juga ikan air payau. Jadi memang sesuai sangatlah. Baiklah, saya rasa saya tak nak ambil risiko. Saya rasa kita terus tuang saja air ni ke dalam sebab saya tak nak pegang dia lagi. Baiklah kawan, pergi. Ya Allah, 3, 2, 1. Ya Allah, dia nampak elok sangat kat dalam tu. Apa dia buat tu? Dia macam cuba tanam diri sendiri. Ya Allah, betul lah tu yang dia buat. Dia cuba tanam diri sendiri dalam pasir sekarang untuk menyamar. Dalam 2 saat je. Tengok tu. Dia dah tanam sirip dia kat bawah tu. Dan kau boleh nampak dia dah siap sedia dengan duri dia. Itu maksudnya dia rasa terancam aku rasa. Dan kalau kau terpijak dia, dia boleh bunuh kau. Gila betul. Aku tak percaya kita betul-betul berjaya buat kawan-kawan. Aku rasa apa yang kita akan buat, kita akan biarkan dia sendirian untuk hari ini. Dan kita akan terus ke 2 hari lagi. Dan aku akan bagi kau kemas kini tentang ikan batu tu. Dan kita juga akan cuba bagi dia makan. Ikan batu memang terkenal sebagai pemangsa serang hendap. Dan tengok seekor makan memang agak menarik. Jadi aku jumpa korang lagi dalam 2 hari. Sekarang ikan batu tu dah selesa, aku nak cuba sesuatu. Ikan batu memang terkenal dengan kebolehan penyamaran mereka. Dan boleh mudah menyatu dengan persekitaran mereka. Jadi kalau aku masukkan ikan makanan, adakah mereka boleh tahu yang ada ikan dalam tu sedang memburu mereka? Dan sekarang mereka mula, mari kita lihat kalau itu memang cepat. Ikan batu tu berhenti bergerak dan dia menyorok di celah batu. Aku terkejut bila ikan-ikan lain berenang betul-betul sebelah dia. Mereka langsung tak tahu itu sebenarnya seekor ikan. Tapi sebab ikan batu bukan perenang yang laju, dia tunggu peluang yang sesuai untuk menyerang. Dan boom! Selepas 30 saat dia tangkap yang pertama. Ini pun buat saya terkejut. Di belakang kamera, anda boleh nampak saya tersentak. Ia begitu pantas sehingga kalau anda berkelip, anda akan terlepas dalam kurang dari 1 minit. Dia berjaya tangkap yang lain dan ini mengejutkan saya sebab mereka baru saja nampak kawan-kawan mereka dimakan. Namun penyamaran ikan batu itu sangat hebat sehingga mereka masih tidak tahu di mana dia berada. Tapi sebab kita juga ada ikan katak di sini, satu lagi pemangsa serang hendap. Saya pun putuskan untuk masukkan beberapa ekor ikan lagi supaya mungkin dia pun boleh dapat juga. Tapi yang mengejutkan, ikan batu itu lebih pantas daripadanya. Dia berjaya menangkap 3 ekor ikan lagi dalam masa kurang dari seminit. Secara keseluruhan, dia makan 6 ekor ikan tanpa berkelip mata pun. Dan ini membuktikan bahawa ikan batu adalah pakar penyamaran, terutamanya bila dilihat dari atas. Saya memang langsung tak sedar ikan batu itu ada di situ. Dan kalau saya jumpa seekor di alam liar, saya pasti tak akan nampak. Dan kalau saya terpijak secara tak sengaja, ia boleh membawa maut. Baiklah kawan-kawan, saya rasa boleh dikatakan ini adalah video beli ikan paling gila yang pernah kami buat. Komen di bawah. Apa yang anda rasa patut kami beli seterusnya? Dan ya, saya rasa saya akan cuba cari di mana nak dapatkan anti-bisa untuk ikan batu sekarang untuk berjaga-jaga, anda tahu. Tapi ya kawan-kawan, kalau anda suka video ini, sila tekan butang suka di bawah, langgan di bawah juga. Jumpa anda semua di video seterusnya. Selamat tinggal.